Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Sejak daripada alam roh hingga sekarang, nikmat Allah tidak pernah berhenti. Itu menunjukkan tanda cinta kasih Allah kepada kita. Rahmat Allah, cinta kasih Allah kepada kita, diberi kita kehidupan. Dan dalam kehidupan ini, Allah hendak menguji kita. Nak melihat kepada kita ini, siapa yang melakukan ahsanu amalah. Iaitu Allah nak lihat. Diberikan kita nafsu, iaitu hawa nafsu. Malaikat tidak diberi hawa nafsu. Tetapi kita ni diberi hawa nafsu. Untuk nak menguji kita. Ya, jadi Allah memberikan dulu iaitu rahsianya di dalam diri, iaitu di dalam roh adalah sirullah. Di situ ada percikkan Nur Muhammad. Apabila kita kenal, maka kita akan tahu, kita akan melakukan dipanggil tadi perjuangan ataupun jihad untuk melawan hawa nafsu. Tapi sekiranya kita tidak dapat kenal itu, iaitu sirullah dalam diri kita yang Allah Ta'ala firmankan, suruh lihat wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah suruh lihat dalam diri kita. Ngapa tak perhatikan supaya kita nampak yang di dalam tu sirullah, Nur Muhammad, percikkan tu tadi, yang dah memang ada di dalam tu. Kerana fitrah kita, roh kita fitrahnya adalah sentiasa asyik, sentiasa khusyuk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hingga tidak ada lagi yang lebih kita asyikkan, melainkan fitrah kita Allah jadikan gitu. Cuma Allah nguji kita dengan Allah memberikan kepada kita hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ni tadi. Maka jadi bila hawa nafsu tu, bila kita dah kenal yang dalam diri kita itu, maka bertindaklah melawan ataupun berjihad. Yang mana Rasulullah SAW balik daripada perang Badar, sahabat tanya, ada perang lagi berat? Ada lagi, iaitu jihad hawa nafsu. Jadi nak jihad hawa nafsu ni dia susah. Sebab apa? Kita tidak nampak yang di luar. Dia di dalam. Jadi kalau kita tak perhatikan, tengok wa fi anfusikum apalah, kita tak tengok di dalam itu, maka kita tak akan memulai peperangan. Bila kita tak memulai peperangan dan kita tidak istiharkan berperang dengan hawa nafsu kita, maka kita jadi orang yang rugi. Kita tak tahu mana lintasan yang datang daripada lintasan khatir Rabbani, lintasan datang daripada Allah, lintasan daripada malaikat, lintasan daripada iblis, lintasan daripada sihir-sihir, lintasan daripada itu semua. Bila kita tak berperang dengan hawa nafsu, akan datang lintasan-lintasan yang lain. Jadi kita tak dapat dengar dan kita tidak dapat merasakan lintasan Rabbani. Lintasan daripada khatir Rabbani. Bila kita tak dapat khatir Rabbani itu, maka itu puncanya kita tak berperang betul-betul dengan hawa nafsu kita tadi. Jadi itu perjuangan tu, kalau kita perjuangkan, maka Allah akan naikkan tingkatan kita, iaitu Allah yang sendiri yang akan melawan hawa nafsu tu. Nabi Muhammad SAW ada sahabat-sahabat tanya, bagaimana nak lawan hawa nafsu? Susah nak lawan hawa nafsu ni. Dia lebih berat daripada perang Badar. Sebab dia main kat dalam. Kadang-kadang kita tak sedar.
Kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, tak sedar. Kita ada riak, kita ada takbur, kita sum'ah, kita bangga diri, kita ujub, macam-macam. Dalam tu kita buat buat tak tahu je. Melainkan kita berjumpa dengan guru pembimbing rohani, arif billah, dia akan tahu apa kelemahan-kelemahan kita yang perlu kita perang. Di situlah. Dia suruh zikir, dia suruh macam-macam lah, selawat, dia suruh puasa, macam-macam cara lah. Tapi yang mustahaknya kita harus jumpa jurulatih dia untuk nak latih hawa nafsu kita ni, dia tunduk. Nabi bagi tahu, apa sahabat tanya pada Nabi bagaimana nak lawan, nak perang dengan hawa nafsu ni susah. Nabi kata takut kepada Allah. Jadi takut pada Allah tu maksudnya jangan ada keakuan diri. Maknanya. Ataupun kita belajar mengenal diri, mengenal Allah supaya kita tahu kita ni tak ada. Jadi barulah Allah yang akan menundukkan hawa nafsu tu, Allah yang boleh tundukkan. Dengan kita takut pada Allah, dengan kita kenal pada Allah, kita tahu kita tak mampu nak buat apa-apa. Yang boleh adalah Allah. Jadi kita serahkan. Jadi bila kita dah serahkan pada Allah, hawa nafsu tak boleh buat apa-apa pada kita. Siapa yang tundukkan hawa nafsu, kata Rasulullah, Allah dah tundukkan hawa nafsu aku. Aku pun ada hawa nafsu tapi Allah dah tundukkan. Jadi nak tundukkan tu belajar kita kenal diri, kenal Allah dengan mursyid-mursyid yang maknanya guru pembimbing rohani yang Allah Ta'ala taburkan di seluruh dunia ni. Pergi cari di tempat masing-masing tu ada. Di zaman masing-masing pun ada, kata Rasulullah. Pergi cari sampai dapat, beruntunglah. Mengajilah. Mengaji, mengkaji macam mana nak kalahkan dia tu. Sebab semalam dah diterangkan, kita dah terbiasa daripada sekolah tadika sampai darjah 6, naik tukar sekolah menengah, naik masuk kolej ke, naik universiti ke, sampai dapat PhD dah habis punya pelajaran. Tak ada satu pun pelajaran nak mengesahkan Allah dalam sukatan pelajaran kita sekarang. Semuanya mengakui bahawa satu sampai satu, dua. Tak ada insya-Allah dua. Tak ada perkataan insya-Allah. Insya-Allah. Yakin dua. Tak boleh begitu. Keputusan itu adalah di tangan Allah. Kalau satu campur satu, kalau Allah kata tiga, tetap tiga. Walaupun manusia kata, keliling kita kata dua, tapi Allah kalau kata tiga, tetap tiga. Tu kena faham. Itu patutnya insya-Allah jawapannya dua, satu campur satu. 2 kali 5 berapa? 10. Ya, 5 kali 2, 10 juga. Kan? Tapi insya-Allah 10 tak ada pun kita belajar. Daripada tadika dia satu, nak semuanya 2 kali 5 berapa? 10. Semua kata 10. Tak ada yang kata, cikgu dia pun kata insya-Allah 10. Tak ada. Tak ada jawapannya gitu. Maka itu kita terbiasa kesyirikan. Dia diajar daripada sekolah tadika sampai profesor, kesyirikan. Ini plus ni campur. Soalan tu soalan untuk profesor yang boleh jawab. Dia tetap jawab pun gini-gini jawapan. Dia tak jawab insya-Allah. Itulah maknanya pelajaran yang kita dah alami. Jadi peperangan tu cukup sulit untuk kita ubah. Sebab kita dah terbiasa daripada tadika sampai kepada universiti, sampai kita keluar, kita pula pun ajar dengan orang gitu juga. Tak ada insya-Allahnya. Baik kau pelajaran doktor ke apa, saya dah siapkan. Awak sakit jantung, saya dah siapkan ubat-ubatan tu semua, saya dah ada dalam kepala saya. Apa saya nak bagi ubat? Sombongnya. Orang tu dah nak mati dah. Tercungap-cungap. Jangan risau. Saya siapkan ubat. Kan Allah ada. Ingat Allah masa tercungap tu. Biar mati dah. Ini tidak, saya dah siapkan ubat. Itu profesor. Minta maaf, bukan di sini, dunia lain. Jangan terasa. Sebab nak bagi tahu kesyirikan berlaku tanpa disedari. Maka siapakah yang akan menyedarkan kita? Lepas tu kita solat juga, kita puasa juga, kita bersedekah juga. Jadi Allah tu semua tu sekali bagus, tapi Allah nak tengok ahsanu amalah tu, jiwa hawa nafsu kau tu dah ditundukkan oleh Allah ke belum? Engkau dah perangi ke? Engkau masih ada keakuan diri mengatakan, aku dah siapkan, aku punya ilmu, aku dah siapkan obat-obat. Itu. Maka tu Allah Ta'ala kata,
dosa-dosa syirik tak diampun. Bagaimana kita sekarang ni keadaan dia? Kita doa angan-angan, kita sedekah, kita puasa, kita berjihad, kita ulama, ilmu banyak. Kita kata ilmu kita akan boleh menyebabkan kita masuk surga tanpa dihisap. Angan-angan tu. Tu bukan Ramli punya cerita kata cobaan. Tu kena cobaan tu. Itu kena sedarkan diri kita berada dalam belenggu pemikiran kita sendiri, syok kita sendiri, alam kita. Kita buat ni, kita dapat syurga, kita dapat ganjaran kita. Padahal di sisi Allah bukan pandang tu. Aku yang suruh kau buat tu, aku buat. Tapi aku nak pandang engkaunya tadi tak bersandar kepada amalan-amalan kau. Engkaunya tidak bersandar kepada ilmu-ilmu yang aku bagi. Tapi mengapa engkau ilmu yang aku bagi, engkau sandar pada ilmu? Aku apa? Dia heran kata Allah. Ilmu tu aku bagi, kau nak tunjuk kata amalan yang aku bagi kekuatan untuk kau buat, aku yang bagi, kau nak tunjuk depan aku. Itu ahsanu amalah. Kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, tak nak kita mengakui ada ilmu. La ilma lana. Tak mau mengakui bahawa kita telah dalam wala yusyrik bi ibadati. Dalam melakukan ibadat kita tak mengakui bahawa kita akan melakukan kesyirikan, kita tak nak. Sebab ibadah yang kita lakukan adalah dia menyembah diri dia. Di situ kemuncak ma'rifatullah. Selepas ma'rifatullah ada dipanggil waqfah. Selepas waqfah dia panggil ru'yah bil haqq. Waqfah ni maknanya kita dah selamat, duduk di dalam, tenggelam dalam kebaqaan Allah. Selepas makrifat, fana, tenggelam dalam waqfah. Dia waqfah, keputusan waqfah, ru'yah bil haqq, kita menyampaikan, tak ada keakuan diri, kita menyampaikan supaya orang mengesakan Allah tu makam ru'yah bil haqq, tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'yah bil haqq. Berita langsung daripada Allah kebenaran, tak ada dia. Hak tu. Kita tak ada hak. Yang ada haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perkataan bukan hak kita. Setiap penglihatan, setiap hidup kita pun tak ada hak kita. Hak Allah Taala. Dia yang memperjalankan segala perjalanan hidup kita. Daripada awal alam roh sampai bila-bila pun dia yang memperjalankan hidup kita. Jadi beruntunglah orang yang mendapat maqam bahawasanya seperti kata Nabi Khidir tadi, iaitu bukan aku berbuat ni atas kemahuanku. Mana kemahuan dia dah tak, hawa nafsu dia dah ditundukkan oleh Allah. Jadi yang ada kemahuan Allah. Itu nak mencapai maqam tu, itulah kena peperangan, jumpa dengan orang arif billah. Sebab para wali Allah semua begitu. Dia dah tak ada dah wama ramaita is ramait, dah bukan kau melempar dah dia tak ada, dia tak rasa melempar, dia tak ada keakuan dia, apa pun dia buat semua nafas dia turun naik, semua dia dah rasakan Allah, bukan kau Muhammad, bukan aku semua aku. Maknanya dah tak ada dua aku dah, satu je aku tu. Esa dia dengan cerita diri dia je. Tak ada banyak, tak ada satu, tak ada dua. Maknanya dia esa tunggal, semua cerita-cerita Allah. Di situ kita duduk, di situlah kita dinamakan tadi keberuntungan, makam keberuntungan. Untung, tiada rugi. Sebab bila dah dinafikan diri kita yang adanya Allah, maka untunglah. Yang jadi rugi ni bila ada keakuan diri. Bila ada keakuan diri akan timbullah, dia panggil tadi berbalah-balah, tak puas hati. Akan datang perangai-perangai yang tu tadi. Tak cukup-cukup. Jadi macam Korun. Dah kaya, nak kaya lagi sampai tenggelam. Harta dia tenggelamkan dalam perut bumi. Sebab itulah tadi. Dia keakuan diri dia makin menebal. Kita begitulah daripada darjah 1. Kita dah diajar. Tak aja pun nak guru yang jarang lah. Susah lah nak sebut ni. InsyaAllah kita jawapan dia ni. InsyaAllah ni. Betul jawapan tu betul. Tapi insyaAllah dengan izin Allah ini jawapannya. Jadi dah terbiasa kita kalau daripada tariqah kita buat sistem yang Rasulullah SAW bawa ni. Daripada kita mula masuk Islam. Tetap juga ada ilmu kata huruf alif lah. Tetap alif tu mengesahkan Allah. Ataupun untuk titik tu pun mengesahkan Allah. Sampai ayat banyak macam mana, ilmu banyak macam mana pun, berapa ribu kitab pun penuh satu bilik ke satu perpustakaan kita dah baca semua, tetap juga ala tuju dia mengesahkan
Allah. Tak ada lain tujuan dah. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada lain, ilahun wahid. Ilahun wahid ni kau tak boleh aku ilmu tak banyak ya Allah, aku tak ada. Sikit ke banyak tu Allah tak pandang. Allah pandang iaitu macam mana engkau mengesahkan Allah. Tu ahsanu amalah. Kita tertekan dengan banyak ilmu sekarang ni. Dah ilmu ni, nak ilmu ni, nak ilmu ni. Yang kita amal tujuan ilmu tu kita tak tahu. Huruf alif pun dalam diri kita tak tahu. Tak bengkok kejap kona ke sini macam-macam. Tak lurus. Kita tak jaga pernafasan kita untuk selalu mengesahkan Allah. Nafas kita naik, esahkan Allah, turun, bawa semua sekalian alam dalam diri kita, bawa mengesahkan Allah balik. Suhudul wadah bil kasar, kasar bil wadah. Pandangan satu pada banyak, banyak pada satu, tetap juga. Perjalanan tu huruf, nafas kita huruf alif. Jangan pelekeh kan. Ni apa ni, belajar ni ilmu alif lah. Jangan. Kan di soal nanti kan di mana letak huruf alif tak dapat jawab. Tadi yang kau nak banyak-banyak ilmu ni nak ke mana? Sampai bukan kata tak boleh. Boleh, tapi jangan sampai kita tak tahu tujuan huruf-huruf tadi. Huruf-huruf tu tujuannya adalah nur-nur cahaya-cahaya yang nak menyampaikan kepada Allah, bukan berhenti kepada huruf atau ayat. Jadi matlamat kita kena tahu. Banyak mana pun ilmu Allah ni tak akan habis-habis. Sekiranya air lautan dijadikan dakwat untuk tulis kalimat Rabbi, kalimat Allah, kering air lautan tu. Jadi dakwat tu kering, tak habis lagi ilmu Allah. Ditambah lagi wala jitna mimislihi man. Ditambah lagi pun tak habis-habis. Jadi kita nak kejar apa ilmu banyak-banyak, bukan tak bagi. Yang banyak yang ada sekarang pun kita tak tahu nak macam mana nak ngala tuju tadi, nak pergi Mi'raj ke bawah. Tadi ayat-ayat tu dia nak bawa kita pergi Mi'raj di pintu tu tadi. Dia tak boleh masuk, dia hanya duduk di pintu. Dari kenderaan dia, bila kita di barat kenderaan kita kena sampai tempat tu, kita kena tinggalkan kenderaan tak boleh masuk. Ibarat gitu ilmu tu. Belajar tapi sampai situ, berhenti, taruh kuda kita situ, ilmu kita tunggu Allah panggil baru masuk. Ibarat dia gitu. Jadi ilmu tu sampai di situ, jangan kita menyembah keputusan kita katakan ilmu, bukan. Keputusan tu hakim, iaitu Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin demi Quran yang penuh hikmah. Hikmah tu apa? Hikmah tu Allah lah. Hikmah. Jadi bukan Quran yang menentukan, tapi hikmah. Sebab Quran tu terletak ilmu tu kepada hikmah Allah. Kalaupun datang dalam Quran kata begini, tapi kalau Allah kata gini, tetap begini. Jadi kita jangan bersandar kepada situ. Berpegang dengan sandar lain. Pegang Quran dan hadis. Tapi maksud pegang tu tadi, maknanya jangan sampai sandar. Pegang aja. Pegang dan tengok. Dan sandaran kita, rujukan kita fatwa kepada Allah. Bacalah Quran banyak-banyak. Sandar tetap kan Allah. Ya Allah, bila orang soal kita macam mana hukum-hukum ini, kita jangan tengok Quran dulu. Kita jangan tengok hadis. Bukan saya cakap tak boleh. Fatwa pada Allah sebab kita kenal diri, kenal Allah. Jawapan dia di tangan Allah. Hikmah. Tanya Allah. Ya Allah, macam mana fahamna Sulaiman? Macam mana kau bagi faham kepada ilham kepada nabi-nabi, kepada para rasul. Kau bagi wahyu. Jawapan dia macam mana ya Allah? Buka Allah Ta'ala kata surah Al-Baqarah ayat. Baru pergi. Hadis ni Sahih Bukhari ni alaman ni. Begitu cara dia. Bukan pandang tu dulu. Bukan saya cakap tak boleh kita berpegang pada Quran dan hadis. Tapi bila disoal, lapor pada Allah dulu. Terus sambung pada Allah. Jangan sambung pada tu. Ini benda halus. Jadi kita kena tahu hikmahnya. Bila kita beradab dengan Allah, Rasulullah SAW beradab dengan Allah, begitu. Dia tunggu jawapan daripada Allah. Walaupun Quran dah tulis komplit dah, tetap juga urus diri aku ya Allah. Walau sekelip mata aku tak nak ya Allah. Walaupun kau bagi Quran mujizat, buatlah macam mana Muhammad, tetap juga Rasulullah adab dia. Tolonglah ya Allah, kau bagi jawapan terkini tu engkau. Jadi masih lagi Rasulullah tak bersandar pada apa yang Allah bagi tu. Sebab nak jaga
adab sebab Rasulullah kenal diri, kenal Allah. Sekelip mata satu nafas pun dia tak nak rasa ada keakuan diri. Apatah lagi yang lain-lain. Jadi dia betul-betul langsung. Semalam saya dah bagi tahu. Sayyidina Umar kata kemuncak ilmu tu adalah bila kita dah belajar, kesudahannya adalah tidak tahu apa-apa. Maknanya tak tahu apa, kebingungan. Bila kebingungan, kita lapor pada siapa? Betul-betul pada Allah. Baru datang yang asli, dia rujuk pada Quran, rujuklah. Kalau dia bagi direct lah. Tapi tetap juga ada di dalam Quran, tetap ada di dalam hadis apa yang langsung. Sebab tu semua Quran dan hadis daripada Allah. Jadi tak lari tajuk. Ni dipanggil ilmu ni, ilmu di sisi Allah. Mana boleh si Haji ni manusia sekarang, mana dia dapat ilmu di sisi Allah? Ada. Umat Muhammad banyak ada. Tu. Nabi-nabi di kalangan umatku yang alim-alim, yang kenal diri, kenal Allah, dia seperti nabi-nabi Bani Israel. Grade dia. Tu tadi. Hebatnya umat Muhammad ni tadi. Ya. Sebab kita ni umat yang terpilih. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kita nak faham. Iaitu pelajaran yang pertama ialah awal agama, iaitu kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya takluk nak mengenal Allah tu harus kenal nafsu. Man arafa nafsahu. Siapa yang kenal nafsu? Kenal betul-betul nafsu. Diri kita lah. Diri kita masing-masing kita kenal lah. Orang lain tak boleh kenal. Kita tahu, kita tengok lah. Apa perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita bagaimana? Kita lihat Allah Ta'ala punya susunan perjalanan hidup kita. Dan Allah perlihatkan banyak kepada kita kekurangan-kekurangan untuk kita betulkan. Tapi kita buat dek lah. Sebab ni bahagian dalaman ni manusia ni, dia suka berbantah-bantah, suka berbalah-balah. Sebab dah jadi keseronokan dia mengikuti hawa nafsu lah terlalu lama, dia akan jadi macam satu makanan tu. Sebab dia hawa nafsu ni, dia ada batalion yang tukang puji tu. Satu batalion besar, dia ada orang-orang dia yang suka puji diri kita ni. Dia suka ajar kita kan. Tak payah kau belajar dengan si Hajiz ni. Engkau dah faham dah ni, cukup. Tak payah pergi datang. Tak payah datang. Tak payah dengar YouTube. Balik-balik cerita si Hajiz ni tu je. Balik-balik Allah. Senang je dia. Jadi kita buat sendiri. Tak payah jumpa dia. Senang batalion hawa nafsu kita pujuk. Iblis pun lagi belakang. Lagilah. Memang betul. Dia pujuk. Iblis tu nombor 3. Nombor 2 yang pujuk adalah batalion hawa nafsu kita. Ramai dalam batalion hawa nafsu kita ni. Ramai. Dia ada bangunan, ada rak-rak. Bahagian puji ni macam-macam ada. Dia bagi kita naik lagi keakuan diri kita. Jadi kita dah terbiasa berkehidupan dengan puji-pujian tu. Dah terbiasa diri kita diangkat. Dah terbiasa kita rasa kita ni tak ada dosa. Diangkat kita. Kau silap sikit je, tak apa. Kau istighfar sikit, dah selesai. Nanti kau buat balik, tak apa. Istighfar lagi. Dia tu kipas lah. Bagi supaya kita bila buat sesuatu keburukan, tak rasa kesadaran, tak rasa kita mengalir air mata insaf. Ni jenis-jenis batalion yang suka mengampu kita punya diri. Bila ada keakuan diri, dia siap. Dia cemaskan kita, dia kata, tak payah pergi belajar ni, ilmu ni. Semua orang tahu dah. Ini masing-masing punya diri, dia kata. Tak payah belajar. Engkau terus beramal, terus engkau puasa terus, engkau banyak puasa, engkau ilmu kau dah banyak, apalah engkau nak pergi ke belajar lagi. Ilmu ni tak penting, kau dah tahu. Macam-macam dia pujuk kita. Hingga dah sudahnya kita terikut, bila terikut dah langsung kita jadi jahil tentang Allah. Buta tentang Allah. Kita buat sesuatu amalan, kita tak dapat syok dengan Allah. Yang kita dapat adalah puji-pujian tu tadi. Sebab kita nakkan pujian, nak angkat diri, keakuan diri kita. Pun banyaklah kita berjumpa orang pun. Orang ni boleh puji aku ni. Aku geng dengan dia lah. Orang ni dia suka hina aku lah. Tak payah geng lah. Dia akan jadi begitu. Kita memilih-milih pula. Siapa yang boleh naikkan diri kita, kita akan kawan baik, kita kata. Mana yang hina kita, padahal dia nak tegur kita, nak jadi baik. Ni tak baik. Kita tak payah.
Ini yang berlaku dalam kehidupan kita sekarang. Pendengar-pendengar YouTube semua, tak kira kau siapa pun. Kau pangkat tinggi mana pun sampai ke bawah, itu juga yang berlaku dalam kehidupan dalam diri kamu. Pastinya memang diri kau nak diangkat, nak dinaik. Supaya dapat pingat ni Datuk Seri last kali Tun. Pun kalau ada lagi atas pada Tun, nak lagi tak. Sir apa yang angkat return tu. Nak tinggi lagi. Last kali yang paling tinggi kematian. Baru kau tahu. Menyesal. Masa hidup tidak kita mau rasa mati. Mati sebelum mati Rasulullah kata. Bila dah mati dah minta hidup balik. Sebab tak puas hati dia kata. Tak puas hati kenapa? Dah dibagi ingat tak mau kembali kepada Allah. Dah mati nak minta hidup balik mana boleh. Boleh hidup balik. Tapi dalam alam kubur, alam barzah lah. Tak samalah macam kau hidup alam dunia ni. Tempat nak dihitung ahsanu amalah tu di dunia. Bila dah mati, apa yang Allah nak tengok ahsanu amalah kau? Tempat hitungan, mana boleh kau minta hidup balik? Mana boleh? Mengeluarkan air mata kau tadi. Kau melihatkan orang yang beramal, yang betul-betul kenal diri. Bila dia wafat, kau nampak tempat dia cukup bagus. Kau dah tak kenal diri, tak kenal Allah di dunia. Menyesal, tolong hidup kau. Merayu, keluar air mata darah, merayu-rayu pujuk Allah. Tak boleh. Mana mungkin boleh. Dah dibagi tahu. Kau dah mati habis. Jadi ini peluang kita hidup. Allah bagi. Berakhlaklah, kenal diri, kenal Allah. Sentiasa rasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah karunia Allah, rahmat Allah yang paling besar yang Allah bagi pada kita. Allah nak lihat ni. Lawan hawa nafsu kau. Lawan. Aku yang akan lawan. Kalau betul-betul kau kenal aku. Engkau tak mampu nak lawan hawa nafsu. Akulah yang akan menundukkan hawa nafsu kau. Sebab aku yang jadikan hawa nafsu tu. Nanti Allah akan tunjuk macam mana cara nak lawan. Macam mana cara nak tundukkan dia. Tapi tak belajar kenal diri, tak kenal Allah, berat lah. Lepas tu mengaku diri ni. Sembahyang, solat macam mana, dah lintang pukang lah. Nak tahulah. Masih lagi dalam solat, masih ada keakuan diri lagi macam mana. Kalau dalam solat pun dah ada keakuan diri, di luar solat pun ada keakuan diri, habislah kita. Habislah hidup kita ni. Hidup kita penuh dengan kerugian. Innal insana lafil khusr. Manusia ni di dalam kerugian sebab dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Sebab masa wal asr tadi, masa tu tadi adalah mengesahkan Allah. Masa. Masa. Dia pecahan daripada esa tu. Dia dinamakan masa. Sebab masa tu sentiasa mengesahkan Allah. Maka tu dikata masa tu esa. 24 jam sentiasa. Kita lambat, dia masa terus berjalan mengesahkan Allah. Masa pun kita tak tahu. Bila jadinya Allah jadikan. Kita pun tak tahu. Awal tanpa pun kita tak tahu. Masa yang Allah jadikan tadi. Bila? Juta tahun. Tak. Lebih lama lagi. Belum ada sesuatu Allah jadikan masa dulu. Tu. Dari itu kita tak tahu. Masa tu sampai sekarang mengesahkan Allah. Setiap ke depan mengesahkan. Jadi begitulah kita ni hidup. Kan hidup kita sentiasa masa tu. Masa hidup kita mengesahkan Allah je. Itulah dia. Ala tuju sebenar. Ilahun wa. Nombor satukan Allah, kata Rasulullah SAW. Jangan ada lain, ingat lain. Itu kecewalah kita. Masih lagi kita berlawan-lawan lagi, maknanya tak apa. Nanti Allah akan bagi kekuatan untuk tundukkan, baru kita akan duduk di situ istiqamah, menjaga supaya terus mengesahkan Allah. Dah tak ada perlu lawan dah. Kita jaga, jangan ada keakuan diri, kita esahkan Allah. Allah akan bagi skill dia tadi untuk tundukkan hawa nafsu. Apa pun yang nampak, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita, semua Allah je. Kita dah tak rasa ada keakuan. Itulah cara Allah nak tundukkan hawa nafsu kita. Punya Rahman dan Rahim, kasih sayang Allah kepada kita, cinta kasih Allah kepada kita. Allah Ta'ala kata, kembali kepada aku, kembali kepada aku. Aku akan hadapi apa yang kau rasa susah tadi. Aku yang akan, sebab segala yang susah tu aku yang jadikan mudah bagi aku untuk selesaikan. Tapi kau tak nak kembali kepada aku. Kau masih ada keakuan diri kau. Kau nak macam-macam lagi. Kau tak nampak aku lebih mustahak. Kau minta apa dulu? Dulu kau tak ada basikal. Di basikal Allah bagi. Dah ada basikal. Nak motor pula. Motor Allah bagi. Dah ada kereta Allah bagi. Tak ada rumah. Dia bagi rumah lagi. Apa lagi sebenarnya nikmat yang apa yang kau nak?
Kau nikmat dapat basikal, nikmat dapat motor, nikmat dapat kereta, nikmat dapat rumah, nikmat semua nikmat kau dah. Sesudahan apa nikmat sebenar kau tu? Bila kau kenal diri baru kau tahu sesungguhnya nikmat yang sebenar adalah irji'i ila rabbiki. Iaitu kembali kepada Allah, berkehidupan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat yang paling yang Allah Taala hendaki. Jadi kita tertipu. Lihat nikmat ni macam-macam. Kesudahan ke mana? Wa ila rabbika farghab. Hala tuju kita adalah Allah. Jadi kita dah nampak situ apa pun nikmat tu tadi kita tak usah peduli. Itu dah memang akan datang. Yang mustahak nikmat kita dengan Allah mengesakan dia tu kita jaga. Itu nak kita jaga. Bahawa kita dah tahu keputusan segala nikmat adalah wa amma bin ni'mati rabbika. Matikan diri kita, nikmatlah kita dengan Allah dan kita sampaikan, ajakkan. Hadis. Itu hala tuju kita. Tapi selain daripada itu nikmat-nikmat yang buat kita lalai kepada Allah. Jadi nikmat yang kita kecapi, kita makan durian musangking sedap. Kita kata, engkau lagi sedap, cepat tukar. Esakan. Bukan kita mengagungkan rasa musangking tu sedap. Tapi kita kata, kalau ni sedap, engkau lagi sedap, ya Allah. Jadi rasa sedap tadi kita tengah hayati musangking tu, kita sedot rasa dia. Dengan sedap tu tukar cepat. Ya Allah, engkau lagi sedap, ya Allah. Jangan kita rasa musangking sedap tu, kita geleng kepala. Jangan, salah kita. Tersentuh nikmat tu, tutup naik ke otak. Ya Allah, engkau lagi nikmat, ya Allah. Jadi kau jadikan benda nikmat ni supaya nampak engkau tu lebih nikmat. Bukan durian tu, kita dah nampak yang menjadikan kita syok kat situ. Itu nama asyik. Jadi Allah jadikan sesuatu bukan menghijabkan kita dengan Allah. Tapi supaya kita tukarkan kepada mengesakan Allah. Setiap apa? Pandangan kita nampak cantik. Ya Allah, engkau lebih cantik. Kan nikmat lihat pemandangan cantik. Kalau kita pergi cepat kita tukarkan. Ya Allah, engkau lagi jamil, engkau lagi indah, ya Allah. Jadi apa pun 24 jam hidup kita, tukarlah. Sampai nanti kita dah selalu berperang kat situ, nanti Allah kurniakan. Tak nampak dah benda-benda tu, kita nampak Allah dahulu. Seperti kata Sayyidina Abu Bakar, tidak aku pandang sesuatu, melainkan Allah lah dahulu. Nanti dia nampak lengkong ni. Dia tak nampak lengkong ni, dia nampak Allah dahulu. Begitu nanti Allah ajarkan kita. Tapi perang dulu, tukarkan. Tak ada. Yang ada hanya tukarkan. Tu ini maknanya skill-skill, rahsia-rahsia yang diajarkan oleh Allah kepada para nabi, kepada Rasulullah SAW, pada para wali-wali Allah. Ini bukan maknanya untuk mencapai kepada keakuan diri. Tak ada. Ini mencapai kepada anugerah yang paling tinggi di sisi Allah. Bila kita selalu rasakan Allah aja, esakan Allah, kita tak mau yang lain. Mana kita dah dapat anugerah daripada Allah. Itu Allah leburkan. Allah kurniakan kita, kita minta pada Allah, kita bersungguh-sungguh buat kerja ni, pasti aku akan bagi. Pasti. Sebab kita sungguh-sungguh nakkan Allah, tak mau ada keakuan diri, bersusah payahlah. Sanggup daripada Kuala Lumpur datang hijrah mana-mana, asalkan aku nak dapatkan Allah. Macam-macam Allah tunjukkan, kita ikut. Asalkan aku dapat engkau, ya Allah. Jadi kita sanggup berkorban apa saja pun. Nyawa kita pun apa, nyawa siapa pun kita. Janji kita nak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah manis. Inilah kehidupan yang mana dibawa Allah Taala sendiri kata beruntung. Orang yang beruntung mendapat khabar gembira daripada Allah. Iaitu apa? Dia dapat Allahnya tadi. Hilang keakuan dirinya. Allah leburkan dirinya. Sebab dia nakkan Allah, Allah leburkan diri dia. Allah yang boleh leburkan diri kita supaya rasakan hanya Allah. Jadi tak ada siapa yang boleh leburkan diri kita, melainkan Allah. Jadi Allah melihat, Allah tahu susah payah kita. Dengan ujian-ujian yang Allah bagi itu tadi, kita lulus, kita tahu, ya Allah, engkau bagi ujian ni supaya aku bertambah lagi kenal kau. Bertambah aku hilang keakuan diri kau. Jadi Allah susunkan step-step itu tadi. Di samping guru pembimbing memerhatikan. Guru pembimbing ni dia bukan bagi ujian pada kita. Dia melayani. Apa yang kau nimpa ujian, bagus tak apa ni daripada Allah. Dia melayani.
supaya kita teguh terus dengan Allah. Dia melayani dia tak ada apa pun. Dia hanya melayani apa kehidupan yang kau tempuh tu tadi, itu daripada Allah. Ridho. Dia melayani gitu supaya kita teguh. Dia tak ada apa pun. Bukan, guru aku ni, dia bagi ujian kat aku. Tak ada, bukan pasal guru. Guru tu dia tak tahu apa benda. Dia hanya, apa yang berlaku tu daripada Allah, dia tahu. Dia cuma melayani, menyokong ni, teruskan. Jangan putus asa. Dia bagi semangat kat situ. Dia tahu tingkatan ujian yang kau terima ni tadi, kau akan dapat ini. Daripada Allah, kau makin dekat, kau makin faham tentang Allah lagi. Allah bagi step ujian. Guru tu nampak. Jadi guru tu tadi, pembimbing rohani tu akan melayani dan memberikan tadi semangat lagi. Dia melayani, dia tahu. Kedudukan kau gini-gini dah makin jelas. Macam apa Rasulullah SAW, isteri dia tercinta, Siti Khadijah, wafat. Jadi Allah Ta'ala tahu Rasulullah ni, hati dia kasih sayang kuat dengan Khadijah. Dia tahu. Tapi Allah Ta'ala, dia bagi perjalanan, iaitu Isra' wal Mi'raj. Supaya apa? Supaya tenang hati Rasulullah SAW tadi. Ya, orang yang dicinta kan. Jadi Allah Ta'ala tu tahu kehidupan kita. Dia bagi. Jadi dia tahu. Dia supaya Rasulullah tetap dengan Allah Ta'ala, tak ada rasa asyik teringat Siti Khadijah. Jadi Allah Ta'ala bawa yang lebih nikmat lagi, iaitu perjalanan yang agung. Allah Ta'ala tu melayani, menghiburkan Rasulullah setelah kematian Siti Khadijah. Jadi Allah ni memang cantik susunan dia. Sebenarnya jangan kita berbalah-balah. Yang jadi kita balas sebab kita tak faham susunan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Semua masing-masing adalah cantik. Jangan kita minta ambil susunan orang. Kita, apa yang Allah bagi, jadi diri kita sendiri. Itu yang terbaik. Jadi diri orang tu yang jadi kita berbalah. Yang Allah nak susun untuk kita ni bagus. Yang untuk lain, orang lain. Itu biar. Yang kita ni, jaga kita punya susunan. Jangan sampai berbalah-balah. Tak puas hati nak jadi diri orang lain. Tak boleh. Semua cantik susunan hidup kita masing-masing. Jadi, disusun Allah. Yang penting kita kena belajar mengenal diri, mengenal Allah. Kita akan makin mantap. Kita tahu ke depan kita Allah yang uruskan. Baik atau buruk kita tak kisah. Yang kita jadi risau bila kita tak dengan Allah. Tapi bila kita dah dengan Allah, kita tak risaulah ke depan kita sebab Allah yang letakkan Mi'raj. Nak bawa kita tadi Isra' berjalan, dia yang ke depan sesaat. Dia nentukan rasa macam mana, tentu kita kena sakit ke, nikmat ke, kaya ke, miskin ke. Semua ke depan kita Allah yang tentukan. Yang risaunya bila kita tak dengan Allah. Bila kita dengan Allah kan bahagia, tenang tak? Tenang. Sebab kita tak risau. Depan tu mesti ada antara dua. Susah, senang. Tinggi, rendah. Siang, malam. Pasti akan berlaku. Kita jangan risau tu. Itu ketentuan dia. Kita yang risau bila tak dengan Allah. Wa qada rabbuka. Hendaklah engkau tetap dengan Allah. Bila tetap dengan Allah, sistem anda tak bodoh. Ke depan tu semua sistem tu cantik nanti. Baik ke letak, buruk ke letak, sama je cantik ni. Yang bila bagi nikmat supaya kita mensyukuri. Dia bagi sakit supaya kita tahu, sedar bahawasanya Allah lah tempat kita. Kalau kita lupa pada Allah, lebih sakit lagi. Lebih teruk lagi hujan. Jadi dia ajar kita untuk selalu tetap dengan. Jadi perjalanan ini nak menghabiskan cerita-cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak menghabiskan cerita-cerita Allah Taala harus reda. Jangan bila berbalah tu dah mengazab. Tak lain perlu di sana. Di situ dah diazab sebab kita berbalah dengan Allah. Ditentukan baik atau buruk. Baik kita terima. Buruk kita tak terima. Dah berbalah dengan Allah. Allah dah susun cantik itu semua. Asli ada baik, ada buruk. Dia bagi sehat, dia tak bagi sakit. Tak sedar diri kita. Sekali dia bagi sakit. Baik balik, baru kita tahu nikmatnya baik tadi. Kan? Dia bagi kita gitu. Allah SWT cantik rancangan Allah, cantik aturan Allah, susunan-susunan cerita Allah, semuanya cantik. Cuma kita tak kenal diri, kita tak kenal Allah. Yang jadi manusia banyak kita lihat berbalah-balah. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan diberi oleh Allah kefahaman di sisi Allah. Hingga kita tidak was-was, tidak ragu lagi. Sentiasa kita yakin, hakul yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini limpahan kurniaan Allah yang paling besar. Jadi kita bawa
ahsanu amala ni iaitu sentiasa rasakan yang wujud hanya Allah, buangkan keakuan diri, insya-Allah. Saya rasa cukup sekian itu dulu. Kita minta kepada sahabat kita, kepada teman-teman kita iaitu Al-Fadil Ustaz Ahmad Auza'i Al-Masri bagi pencerahan dan juga Syekh Latif Asy-Syahid. علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث تبنا إلى الله وارجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا كريم يا فتاح يا عليم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para hadirin, kepada muslimin dan muslimat yang saya amat kasih sekali kerana sudi mencemarkan duli hadir ke teratak kami yang sederhana, yang tidak tersusun, bersepah, lagi bermacam-macam hal yang tidak terurus. Tetap kalian sudikan diri hadir. Doakanlah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan hamba-hamba Allah yang sudi menyalurkan khidmat yang ikhlas seperti para santri yang telah menabur jasa dan bakti, ikhlas memberikan khidmat. Sesungguhnya khidmat itu adalah jihad. Khidmat itu adalah jihad dan khidmat adalah merupakan jalan-jalan shortcut menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu adalah jalan menuju kepada Allah juga. Tetapi ilmu itu adalah jalan rasmi menuju kepada Allah. Ini saya dedahkan satu jalan shortcut untuk menuju kepada Allah. Di antaranya ialah khidmat. Khidmat adalah salah satu cabang jihad, dan nak shortcut lagi daripada khidmat, jihad fisabilillah fi maidanil qital. Seperti para sahabat bila dipalu dengan paluan jihad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Hanzalah yang baru sahaja berkahwin, tak sempat mandi janabah. Sayyidina Zaid yang baru saja berkahwin dengan perempuan yang paling cantik di kota Madinah, baru saja nak kahwin ataupun dah kahwin, tapi dengar saja paluan jihad, segala pemberian yang diberikan oleh Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Bakar untuk membeli mas kahwin, untuk mengakadkan, untuk menghalalkan isterinya yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW itu ditukar kepada kuda perang, ditukar kepada baju besi, ditukar kepada pedang untuk menghadap, untuk menyambut seruan Rasulullah agar pergi berperang. Lalu syahidlah dia di medan juang, lalu mendapat syahadah. Maksud syahadah ialah penyaksian. Syahadah ialah penyaksian. Syahid pun penyaksian. Saksikan apa? Tidak lain dan tidak bukan menyaksikan dua kalimah syahadah.
iaitu Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seruan mencari guru mursyid pada pandangan saya yang cetek lagi dangkal ilmunya ini sangatlah relevan pada hari ini, disebabkan sistem pendidikan sekarang ini sudah berubah. Pada zaman dahulu, terutama di dalam bab pengajian agama, inilah sistem dia, iaitu dari dada melimpah ke dada. Bukan seperti sistem falsafah pendidikan sekarang ini yang telah diubah kepada dalam bentuk sijil dan universiti. Sekarang ini yang dipandang tinggi ialah sijil. Yang dipandang tinggi ialah sijil. Walaupun punyalah hebatnya sijil ni, punyalah hebat ni, yang dinamakan sijil ni dipandang tinggi. Hebat sebenarnya bukan hebat. Hebat kerana dia dipandang tinggi. Sampai ke tahap kalau seseorang tu ada PhD, seseorang itu dapat kerja jadi profesor, kemudian dia pencen, punyalah hebatnya sijil ni. Hebat ni quote unquote lah, sebenarnya tak hebat. Nak cerita realiti dunia dulu. Punyalah dahsyatnya sekarang ni. Profesor tu katakanlah dia hidup sampai 100 tahun, dia akan dapat pencen dek kerana sijil dia tu. Dia akan dapat pencen sampai hujung hayat dia. Katakanlah 100 tahun, katakanlah dia hidup 150 tahun, dia akan terus dapat pencen walaupun ketika mana dia pencen tu, esok tu dia terus koma, ataupun dia terus nyanyok, ataupun dia tak boleh bercakap langsung. Pencen dia tetap berjalan sampai 150 tahun, sampai hujung hayat dia. Sampai macam tu sekali manusia angkat. Padahal ilmu dia dah tak ada dah. Ilmu dia dah tak ada dah. Dia dah koma dah, ataupun dia dah nyanyok dah. Macam tu sekali. Kerana inilah di sebalik tu. Di sebalik daripada sijil ni ada maqasid dia, iaitu duit, wang ringgit, kedudukan, pangkat. Jadi macam mana kita nak lipat benda ni? Kita hamparkan dengan sistem pendidikan Islam yang sebenar. Cabaran besar. Tak ada jalan lain melainkan pengajian tauhid. Tak ada jalan lain melainkan apa yang Syekh Aziz beritahu tadi, iaitu kembalikan, minta manusia ni betulkan balik akidah dia. Betulkan balik track. Betulkan balik hala tuju. Biar kita menilai permata sebagai permata. Masalah sekarang masyarakat menilai kaca sebagai permata. Lalu diciumlah tangan kaca tadi. Dicium-cium, padahal kaca. Diciumnya, diteleknya, dibuat batu cincinnya, padahal kaca. Ni, analogi yang berlaku sekarang. Yang batu permata ni, dibiarkan tidak mendapat tempat. Tidak mendapat tauliah. Tidak mendapat kedudukan. Nak bercakap di masjid pun tak dapat. Apatah lagi di istana. Kalau zaman dulu sebelum wujudnya sistem sertifikat ni, sistem universiti dan sistem sijil, orang-orang macam ni berceramah di dalam istana. Raja panggil untuk memberikan nasihat. Tapi siapa yang raja panggil sekarang? Sudah pasti orang yang ada tadi, yang sebenarnya kaca, yang tidak ada apa-apa. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi bukan saya nak memperlekehkan sistem yang ada sekarang, ataupun saya nak merendahkan sistem ilmu yang ada sekarang. Bukan, jangan salah faham ya, jangan salah faham. Dalam jalan ini, ataupun jalan sufi ni, ataupun jalan, tak kira lah nama sufi ke, nama apa ke, tak kira lah, sufi tu nama je. Dalam jalan ini, minta maaf cakap ya, bukan saja Ustaz Aziz cakap. Saya masa balik Mesir dulu, saya berjumpa dengan guru saya, Allahyarham, bapa angkat saya, Tuan Haji Yusuf bin Abni. Sama dengan apa yang Ustaz Aziz cakap. Dia punya pandangan alam dia terhadap makhluk yang paling terkutuk, paling dikutuk atas muka bumi, iaitu iblis. Dia kata,
Iblis ni kalau kau tengok, salah dia satu je, tak nak sujud. Dia hasut kita berzina ke, dia hasut kita minum arak ke, dia hasut, even hasut orang bunuh diri ke, itu sudah mendapat izin dari Allah. Dia minta izin dengan Allah. Orang kalau dapat minta izin dengan Allah dan Allah izinkan, salah tak? Ish, saya kata. Maksud saya panggil dia pakcik, tak panggil abah. Ish, saya rasa tak salah. Macam tu lah dia kata. Macam orang atas pentas, dia kata, dah disuruh berlakon jadi gedebek. Adakah salah? Jadi samsing kampung dusun contohnya. Dah memang dia diarahkan untuk jadi perongoi. Orang Palay kata. Salah ke? Tak salah. Even dapat gaji lagi. Memang dia watak dia gitu. Jadi salah dia satu je, tak sujud. Kita yang salahnya banyak. Sembahyang lewat tu, salah. Malas baca Quran, salah. Tak hormat ibu bapa, salah. Apa lagi dosa yang kau buat? Tak bagi ayam makan, salah. Tak bagi wali-wali Allah ni dia kasyaf. Memang masa tu saya ada bela binatang. Saya buat salah. Memang saya menyesal sampai hari ni. Saya kurung binatang. Saya tak tahu macam mana Allah. Harap-harap bila saya cerita ni Allah ampunkanlah dosa saya. Saya kurung binatang sampai binatang tu mati. Tiba-tiba wali Allah ni dia tegur saya. Kurung binatang, kurung ayam dekat dalam tu. Masa tu baru balik belajar dekat universiti. Tak tahu ayam ni kalau tak dibagi makan 2 hari dah mati. Kita datang tengok hari ketiga, Allah, mati ayam ni. Ayam jantan. Allahu Akbar. Kalau terkenangkan balik, menangis sampai hari ni. Macam mana ayam nanti akan tuntut nyawa dekat akhirat dengan saya. Saya pun bukan nak mengaibkan diri sendiri ni. Saya tak pernah cerita benda ni dalam ceramah-ceramah saya. Tapi bila cerita ni, kira tajalli juga ni. Saya tawassul, saya mengharapkan Allah ampunkanlah dosa saya. Jadi rupa-rupanya bila pergi kursus ayam, memang ayam itik ni, dia sensitif, dia mesti ada air. Kalau tak ada air, jangan kata 2 hari, sehari pun boleh mati. Rosak dia punya organ-organ dalaman dia. Allahumma salli ala. Masuk bab ayam pula. Dah ke mana dah saya tadi? Nak cerita apa entah? Allahumma salli ala Muhammad. Saya pun dah lupa. Ambil balik. Allahumma salli ala Muhammad. Masuk bab ayam. Sebelum saya cerita bab ayam, cerita bab apa? Berguru. Jadi mungkin dapat balik lah. Inilah agaknya yang saya nak cerita. Saya pergi mengaji. Rata-rata diarahkan oleh mak bapak. Tapi tiba-tiba bila balik daripada Mesir, saya ada satu masalah yang besar ketika itu. Saya berjumpa, tak keruan jugalah. Tak jumpalah solusi tu. Kemudian saya jumpa dengan wali Allah ni, hamba Allah yang soleh ni, Tuan Haji Yusof ni. Perasaan saya ketika itu, segala yang saya mengaji berpuluh-puluh tahun dalam bidang agama ni, 3 hari 4 malam saya duduk dengan dia di rumah dia, terasa seperti perasaan saya seperti saya ni baru diislamkan ketika itu. Rasa nikmatnya berislam baru dapat dikecap ketika itu. Bila balik daripada rumah dia, 3 hari 4 malam duduk rumah dia, rasa tenang dan saya sendiri keluar daripada mulut saya. Yang bawa saya ni ialah abang saya. Yang bawa saya jumpa ni abang saya. Dia kata, abang saya tanya, macam mana perasaan kau? Saya kata kat dia, rasa dalam dada ni ada satu titik je. Dan titik tu ialah Allah dan Rasul. Tu je. Dia kata, alhamdulillah, dia kata. Kemudian bila berjumpa dengan waliullah ni, kita rasa tenang. Dah tak ada lagi dah mimpi, mimpi yang tak tenang. Mimpi gajah nak himpit dah. Mimpi
kena belit ular lah, mimpi gajah datang nak pijak lah, mimpi tikus serang lah, mimpi kena tindih lah. Kalau tidak, Allahumma salli ala Muhammad. Di alam gaib ni, bila kita tak ada akidah ni, di alam gaib ni macam buli kita. Asalkan tidur kena tindih. Asalkan tidur kena tindih. Musim sejuk duduk mengaji luar negara, kita mandi sebulan sekali. Sejuk. Mandi kadang-kadang paling kerap pun seminggu sekali, tak boleh mandi selalu. Tapi nak buka aib hari ni, saya nak buka aib saya dah hari-hari ni. Bila kita ni akidah tak kuat, kita selalu kena buli dengan jin. Buli dengan jin. Kita asal tidur besok kena mandi wajib. Tiap-tiap hari kena mandi. Allah boleh jatuh sakit. Nampak? Macam mana makhluk jin yang hina-dina, bukan hina lah, makhluk jin yang kafir. Makhluk jin yang kafir pun boleh buli kita. Padahal mengaji agama, padahal konon-konon hafal Quran. Tiap-tiap hari ni, khatam surah Al-Baqarah. Tiap-tiap hari. Konon-konon. Allah, itu semua konon-konon. Bila selesai pengajian di Al-Azhar, jumpa dengan hamba Allah yang soleh, waliullah. Tua dah, pakcik tu, meninggal dah pun. Nikmat dia luar biasa. Benarlah kata Imam Ghazali, kalau engkau jumpa dengan waliullah, dalam tempoh 40 hari engkau berguru dengan dia, engkau akan mimpi Rasulullah. Dan kata-kata Saidina, kata-kata Imam Ghazali itu sangatlah benar. Kata-kata Imam Ghazali itu sangatlah benar. Sangatlah benar. Sangatlah benar. Al-Fatihah kepada Imam Ghazali. Jadi saya ini sudah melalui pengalaman dua-dua, iaitu pengalaman pengaji agama melalui jalan kitab, universiti, sijil. Dan saya sudah melalui jalan macam mana para sahabat tabi'in, daripada dada mengadap dada. Guru, pergi jumpa guru, mengambil agama. Sampai saya rasa aku ni baru diislamkan semula. Masa tu umur saya pergi Mesir umur 18, balik umur 22. Saya pergi jumpa dia pada umur saya 22 tahun. Allahumma salli ala. Tahun 2000 tak silap saya. Tahun 2000 ke lebih awal daripada itu, lebih kurang. Alhamdulillah. Pada tahun 2000 tu kiranya adalah titik saya ni diislamkan lah. Terasa nikmatnya beragama Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai saya cerita kat kawan-kawan saya, aku ni macam diislamkan semula lah. Nikmatnya Islam tu, nikmatnya iman, nikmatnya ihsan tu, ya Allah. Justru seruan yang dilakukan oleh Syekh Aziz adalah seruan yang benar. Bukan saja beliau, para guru mursyid semua suruh cari guru mursyid. Kerana ini pertembungan, akhir zaman pertembungan dua sistem. Sistem Dajjal dengan sistem Islam yang sejati bertembung. Bahkan nanti di akhir zaman, kata Syekh Arif Billah, pertembungan antara dua bloodline. Pertama Ahlul Bait, yang kedua keturunan Fir'aun. Bertembung, berperang. Keturunan Namrud, bloodline ni. Bloodline, tak tahu bloodline apa ni, Namrud, Fir'aun lah apa semua. Bertembung, berperang dengan keturunan Ahlul Bait. Itulah peperangan yang di akhir zaman nanti, yang disertai oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Saya je setakat tu, saya terlajak dah masa ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Minta maaf banyak kalau silap cakap. Maafkan saya kalau ada keakuan diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukasyafa ghaibul fuqarah ila siratul mustaqim ila siratul mustaqim ila siratul mustaqim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat pada pagi yang mulia ini, hari penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam, hari-hari Allah. Bukan Khamis malam Jumaat saja, bukan hari Jumaat saja, tapi semua hari adalah hari-hari Allah. Itu yang paling penting sekali. Hari-hari Allah, sentiasa mengesakan Allah, sentiasa menafikan keakuan diri. Itu yang sebenarnya hari-hari Allah. Hari mana tak ada keakuan diri, dia je. Esa, itulah hari-hari Allah.
Jadi yang ketua dia pengeluh segala hari Sayyidul Ayyam pada pagi ni dan bermula daripada malam tadi. Itulah yang sebenarnya. Kehidupan kita ni kena bersama dengan hari-hari Allah. Tak mampu kita, tapi Allah Ta'ala yang akan mendidik kita bersama dengan hari-hari Allah. Tak ada keakuan diri kita, dia je. Jadi peperangan, apabila kita masuk peperangan, tetap hari-hari ni memang kita kena berperang. Jangan kita tak masuk peperangan pula. Masuk perang. Masuk perang dalaman ni yang paling susah Rasulullah beritahu. Perang hawa nafsu, keakuan diri ni. Masuk. Perang. Kita melihat macam susah kan. Tapi bila dia dah diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala, padahal benda tu berlaku dalam kehidupan harian. Seperti Syazir beritahu tadi. Dalam makan je. Dalam makan sedap. Engkau lagi sedap ya Allah. Nampak? Itu yang nak diperang. Nampak? Dalam kehidupan harian kita sendiri tak nampak. Sebab tu yang dikatakan wafi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, di dalam kehidupan harian kamu kena melihat kepada Allah dahulu. Apa yang kita buat? Contohnya apa-apa. Diberi contoh tadi, makan lengkong, tengok air, tengok apa. Semua menghala tuju ke arah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masuk perang dikatakan. Perang. Tembak diri kita ni dalam medan perang. Jadi bila yang dikatakan perang yang besar-besar ke apa ke nanti, yang dikatakan dalam hadis akan berlaku perang demi perang. Perang besar besok kita, perang tu kecil je lah kalau perang kata yang lawan. Tapi perang yang dalam ni lebih besar lagi. Akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Yang paling penting, yang paling kuat. Jadi yang luar tu Allah Ta'ala akan settlekan benda tu. Jadi janji kita nak berkehidupan dengan Allah ni secara gini. Dalam kita berkehidupan harian, dalam kita berkeluarga, kena ajak pada mengisahkan Allah. Sedetik kita tengok, anak berjalan, tengok gerak Allah. Anak berjalan, tengok gerak Allah, nampak tak? Menghala ke sini. Anak menghala ke sini. Menghala tuju kepada gerak Allah. Nampak tak? Itu kudratullah. Tak mampu kita nampak. Allah Ta'ala yang mengajar, mendidik kita melihat apa jua yang ada dalam kehidupan harian kita ni, sentiasa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang lebih yang dikatakan mubasyiran wa nazira. Yang manis tiada pahit. Itu yang sebenarnya. Itu yang kita nak bawa dalam kehidupan harian kita. Kita nak perang betul-betul ni, perang. Kesungguhan kita apa yang Allah Ta'ala nak tengok, ahsanu amala tu dalam kita tak ceritakan diri kita, tapi kita nak ceritakan penceritaan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita dia semua. Apa yang berlaku tak kisah. Jadi yang dikatakan sebelum ni nak ditambahkan lagi, dosa-dosa kita yang dulu 30 tahun dulu ataupun 20 tahun yang dulu ataupun 40 tahun dulu kita tidak mengesahkan Allah, bawa. Hari ni bawa. Kita dah tahu dengan dah diberi faham. Kehidupan kita tu bawa. Yang kita tidak mengesahkan Allah tu, yang berdosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pandang diri saya, ini saya nak kongsikan dengan para pendengar YouTube ni dan para sahabat saya. Kita yang kita kerja dulu, kita tak mengesahkan Allah, bawa. Bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubatlah. Itu yang dikatakan azab-azab tu, bawa. Jangan lupa pula salah kita yang dulu tak mengesahkan Allah. Kita lupakan. Bayangkan. Ni kita nak bawa bagi itu, nak bagi keteguhan. Allah nak bagi kita keteguhan. Kita tak mengesahkan Allah. Saya pun sendiri dulu bekerja ke, belajar ke, apa-apalah kan, tak mengesahkan Allah. Lebih berat lagi kan, kita bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa bertaubat, ya Allah, aku tak mampu ya Allah, ini kau tunjuk jalan ya Allah, terima kasih ya Allah, ini kasih sayang kau ya Allah. Itu dia, bawa. Jangan kita lupakan dosa-dosa kita. Dosa yang paling berat mengakukan aku tadi, mengadakan keakuan diri tadi tu kan. Kita rasa kita boleh buat semua, kita boleh urus semua, kita boleh urus anak buah kita dulu kan, kita boleh urus anak buah kita kononnya lah. Tapi yang boleh urus kita siapa? Allah sebenarnya. Yang boleh jaga anak kita Allah. Yang boleh jaga isteri kita Allah. Yang boleh jaga mak bapak kita Allah Ta'ala. Tak ada daya upaya kita. Seperti Syazir beritahu tadi, jadilah diri sendiri untuk kita melihat dari dalam. Wa fi anfusikum afala tubsirun.
Yang dikatakan yang daripada peringkat waqfa sampai peringkat ru'ya bil haq tadi tu, kita nak sampaikan kepada semua keliling kita berkenaan dengan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Itu benda yang manis tiada pahit. Yang manis tiada pahit, itu Rasulullah beritahu mubasyiran wa nazira. Perkara yang gembira, perkara yang khabar gembira ni. Siapa yang dapat menafikan keakuan diri ni benar-benar, walaupun dalam peringkat yang permulaan, dia tetap ikut sami'na wa ata'na, dia dengar, dia ikut step yang Allah Taala bagi kan. Kadar yang Allah Taala bagi, dia ikut. Insya-Allah kesungguhan tu yang kita nak. Bukan kata ini dah belajar lama dah ni, dah belajar 10 tahun ni, dah kenal dengan guru ni dah tak bukan. Itu bukan. Saya belajar mula-mula dulu. Saya belajar mula-mula dengan Syekh Aziz dulu. Guru bagi tahu saya, walaupun dia datang satu hari berzikir, tetapi Allah Taala bagi dia kefahaman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya jatuh bangun, bukan saya cakap saya ni tak lepas tak. Mula-mula saya nak cakap saya belajar, saya pun tak tahu apa. Tapi Allah Taala bagi tahu, guru pun bagi tahu. Daripada yang mula-mula dengar, dia yang dapat, itu dia beruntung dia. Sebab dia rasa dia jadi pendengar yang baik. Dia dapat ketaatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Itu kita nak ceritakan dengan siapa-siapalah. Kita nak bagi. Sebab saya ni pun bukanlah kata saya nak berkongsi dengan pendengar-pendengar YouTube ni, bukan kata saya nak bagi faham pun, tak. Sebenarnya Allah Ta'ala yang boleh bagi faham. Dia yang menggerakkan. Dia yang menjalankan semua. Subhanallazi asra bi'abdihi. Tu dia. Kita nak betul-betul. Seperti Sayyidina Umar tadi tu. Aku ilmu di sisi Rasulullah tu. Dapat langsung daripada Rasulullah kan. Dapat langsung daripada Rasulullah, bayang. Dia pun cakap, dia tak ada. Aku tak ada, apa semua tak ada. Allah dan Rasul dia. Itu kita nak cuba, bukan cuba lagi. Kita nak ikuti. Kalau kita dengar ni, kita ikuti yang dikatakan Sayyidina Umar tadi, samalah kita ikut fattabi'uni. Fattabi'uni apa tu? Sebarang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat tarekat hakikat marifat yang Rasulullah ajar, nafi. Ini ketua kebatilan, nafikan keakuan diri kau ni batil. Nafikan keakuan diri, bagi pasti kau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ada keakuan diri. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingin sebelum tu saya bersyukur kepada Allah sebab masih lagi diberi keizinannya untuk menghadiri talk pada hari ini. Saya masih lagi diberikan peringatan tentang bagaimana nak berkehidupan dengan Allah 24 jam. Jadi di situ saya sentiasa diingatkan kena berkehidupan 24 jam. Sebab sebelum ini wallahualam berapa lama yang saya ingat Allah dalam kehidupan seharian. Jadi bagaimana nak berkehidupan 24 jam dengan Allah? Jadi berkehidupan dengan Allah ialah kita mengesakan Allah. Mengesakan Allah tu bermakna kita menunggalkan Allah. Menunggalkan macam mana? Jadi menunggalkan tu bermaksud menunggalkan dari segi zat, sifat, asma dan af'al Allah. Tapi ada satu yang menghalang kita untuk mengesakan Allah pada setiap 24 jam, iaitu hawa nafsu. Jadi bagaimana nak menundukkan hawa nafsu? Tak ada cara lain, iaitu dengan menghilangkan keakuan diri. Jadi kita bermohon kepada Allah supaya kita dapat menghilangkan keakuan diri, supaya Allah yang menunjukkan cara bagaimana nak menundukkan hawa nafsu. Sebab dia yang mencipta dan dia juga yang boleh menundukkan. Itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih lagi diberi kesempatan untuk menghadiri kuliah duha pada hari ini. Sedikit perkongsian daripada saya.
sebelum ni dalam setahun dua sebelum saya join kuliah Ustaz Aziz ni, saya pernah bawa anak-anak saudara saya masuk satu taman. Taman tu dipenuhi dengan rumah yang besar-besar lah. Rumah besar, kereta besar. Lepas tu anak saudara saya ni sekolah rendah. Dia kagum melihat tu, besarnya rumah dia tu, besarnya kereta. Lepas tu keluar daripada mulut saya, kalau kakak nak rumah besar, nak kereta besar, kakak belajar pandai-pandai. Jadi bila saya, masa tu saya tak rasa apa dengan kata-kata saya tu. Bila saya join kuliah Ustaz, selalu dengar YouTube semua ni, tiba-tiba Mai rasa malu. Malu sangat-sangat dengan Allah. Maknanya saya mengajar anak-anak yang peringkat anak-anak kecil ni untuk nampak belajar pandai-pandai, nanti dapat kerja bagus-bagus, dapat rumah besar, dapat kereta besar. Jadi hala tujunya tak langsung, tak sebut pun dapat Allah ke, kena Allah ke masa tu. Jadi selepas daripada peristiwa tu, saya belajar kenal diri, kenal Allah ni. Lama-lama saya dapat pemahaman Allah dulu kita letak depan. Kalau anak saudara saya tanya, kalau dia pandai dulu biasa pun, saya tanya dia, siapa bagi pandai? Allah. Jadi di situ saya menyeru kawan-kawan ibu, sebab kita yang banyak masa dengan anak-anak ni, didiklah anak-anak dengan ilmu kenal diri, kenal Allah terlebih dahulu. Jadi kalau bila mereka dah besar nanti, mudah-mudahan mereka terus terikut dengan sistem Islam yang tidak nampak dunia semata-mata. Yang kenal dicampak ke mana pun, mereka masih hidup dalam bertauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja perkongsian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Limpahan kurniaan Allah, berbahagia kita, gembira kita, seronok kita, asyik kita, bermacam-macam yang Allah bagi keadaan kita ni. Semua keadaan yang seronok, yang menggembirakan, yang memuaskan, yang memberi ketenangan kepada kita, yang beri kebahagiaan kepada kita. Dan macam-macam kenikmatan demi kenikmatan yang tak ada puasnya, iaitu yang Allah berikan kepada kita. Ditambah lagi rasa kepuasan kita dengan Allah, hingga kita tak jemu-jemu merasakan kenikmatan tu. Ini semua pemberian Allah. Jadi apa pun yang diucapkan oleh Al-Fadhil Ustaz Auza'i Al-Masri, Syekh Latif, dan juga yang teman-teman kita semua tadi, itu semua daripada khatir Rabbani yang membawakan kepada kita kebahagiaan dan menyampaikan kebahagiaan yang kita rasakan kepada siapa-siapa yang mendengarnya. Tidak lain, kebahagiaan itu adalah menikmati keasyikan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi. Jadi luahan daripada kasih sayang tadi dan nikmatan yang kita dapat daripada Allah nak disuruh sampaikan. Jadi ini yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Auza'i, Syekh Latif dan yang lain-lain tadi. Untuk pengetahuan bahawasanya apa pun yang disampaikan adalah dalam keadaan keasyikan, dalam keadaan bukan ada keakuan diri. Maknanya betul-betul nakkan kita sama-sama mengesakan Allah, tu nikmatnya tadi. Hingga hilang keakuan diri, tu nikmat. Nak diucap tak tahu, nak diucap. Tapi itulah boleh diluahkan. Siapa yang diberi oleh Allah kefahaman dari sisi Allah, maka dia akan faham setiap yang disoalkan, iaitu bagaimana nak mendapatkan 24 jam. Mana mungkin kita dapat 24 jam sentiasa mengesakan Allah. Mana mungkin. Tipu. Tapi bila Allah bagi kefahaman yang mana telah dibagi kepada Rasulullah SAW, tidak pernah dilalaikan. Rijalul la tulihim tijarah wala bai'un an dzikr. Maknanya dia disibukkan dengan mana pun. Bila Allah dah bagi kefahaman di sisi Allah, sibuk macam mana dengan berniaga, dengan kerja, dengan apa pun, tetapi dalam dia tu sentiasa
ingat bahawa yang ingat tu tadi adalah Allah, bukan dia. Yang ingat Allah tu hanya Allah. Jadi bukan kita. Kita tak mampu. Yang bagi kita nak ingat Allah tu Allah. Itu yang boleh. Kefahaman tu yang dibagi. Skill yang dibagi kepada Rasulullah SAW. Itulah rijal. Maknanya seorang yang mana dia dah maknanya macam orang bercinta. Tapi lebih lagi. Kalau orang tengah syok bercinta, hari ini lebih lagi tau. Ini boleh digambarkan amsala linnas kepada manusia dalam keadaan bercinta. Dalam keadaan bercinta tu, ke mana pergi pun ingatan tu tadi. An zikrillah tu tadi, maknanya dialah yang mengingat diri dia. Maknanya itu yang boleh 24 jam. Berkekalan, berterusan, takkan dilalaikan. Keliling tak boleh lalaikan itu. Bila Allah bagi kefahaman di sisi Allah, itulah yang Rasulullah SAW bagi tahu. Yang kita nakkan skill dia tu. Kita menyebut tu tadi dengan keadaan kita bercinta. Maknanya asyik. Keasyikan tu tadi yang ingat tu tadi. Kalau durian tu rasa tu tadi, kita pulangkan yang mempunyai rasa tu tadi. Jadi kita menyebut nama Allah, kalau tak kenal Allah, kita hanya sekadar menyebut Allah, 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 Allah. Tapi kalau kita sebut nama Allah dengan cinta macam mana? Sebelum nak dapat cinta, kita dudukkan dulu makam keampunan. Iaitu makam adab. Makam adab tu kalau kita melalui, pasti kita akan Allah Ta'ala bagi cinta. Makam minta ampun. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku menyesal Allah atas merasa ada rasa keakuan diri. Merasakan aku ni hidup. Sebenarnya engkau yang hidup, ya Allah. Aku menyesal, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Menyesal yang ke situ. Menyesal, ya Allah. Aku tak mempunyai penglihatan. Tapi aku lihat, aku rasa aku yang melihat betapa salahnya aku, ya Allah. Istighfar yang begitu untuk membuang keakuan diri akan dapat cinta kepada Allah. Sampai menyesal pendengaranku, aku rasa aku yang mendengar. Aku rasa aku yang berkuasa, ya Allah. Aku rasa aku yang berilmu, ya Allah. Aku rasa aku yang buatnya. Ya Allah, penyesalan aku, ya penyesalan. Itu yang Allah nak lihat tu, akan datangkan cinta Allah. Itu menunjukkan tanda-tanda Allah nak memberikan cinta kepada kita. Dia beri kefahaman kita ke situ. Yang kita alusi tadi, sedar, dia bagi sedar. Di situ akan datang istighfar cinta nanti. Bila dah cinta, kemana pun kita pergi, 24 jam ke 1000 tahun dia bagi hidup, sentiasa dibagi makam cinta, tak pernah lalai nanti. Itu tadi. Tak pernah dilalaikan. Rijalul la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Tijarah ke, niaga ke, apa benda pun takkan lalai. Sebab dialah yang mengingat diri dia sentiasa. Dia pakai perkataan iaitu daim, berterusan. Allah tu yang berterusan mengingati diri. Kita tak merasa lagi kita yang berzikir. Jadi yang berzikir tu yang mengingat Allah, yang asyik kepada Allah tu Allah. Di situ yang akan kita diteruskan kerana sifat Allah tu daim, berkekalan, qayyumiyah, tetap teguh. Itulah. Bukan makna kita ni boleh 24 jam. Tapi di situ kita dudukkan. Ya? Itu tadi. InsyaAllah. Terima kasih banyak atas perhatian. Ya, gunakanlah istighfar tu tadi. Istighfar yang betul-betul penyesalan. Yang mana kita mengakui kita ni hidup. Padahal la ilaha illallah, yang hidup hanya Allah. Kita telah merasakan kita ni hidup. Menyesallah kita sebab kita merasakan kita mendengar. Padahal yang bagi kita dengar tu adalah Allah. Kita tak memiliki pendengaran. Tetapi kita buta. Kita mengatakan kita ni tadi sebenarnya melihat dengan penglihatan Allah. Kita kata kita melihat. Kita menutupi penglihatan Allah. Kita kata kita yang melihat. Ya Allah, berat benar salahku, ya Allah.
Berat sangat salah aku ya Allah. Banyak perkara-perkara yang aku tutupi. Hak engkau, aku kata hak aku ya Allah. Padahal aku tak memiliki hak langsung. Hidup ni hak engkau, aku nyaksikan, aku mengatakan hak aku pula. Padahal aku menyebut semuanya la ilaha illallah, hak engkau semua. Tapi aku dalam perangai sifat kehidupan aku adalah berlanggar. Itu berbalah. Itu kesadaran demi kesadaran. Bila kita istighfar betul-betul akan datang. Allah bagi kesadaran dan keinsafan dan Allah bagi kekuatan untuk kita untuk menghadapi kehidupan kita sebenar. Kerana kita tahu kita tak mampu nak menyebut nama Allah, nak ingat Allah tanpamu ya Allah. Sekian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.